Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Jumaat 14 hari bulan 1 2021 bersama dengan 1 Jumadah Tsaniyah 1442, kita meneruskan agenda majlis cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita membaca kitab-kitab sirah Nabi. Tajuk kitanya Al-Hubbul Mutabadal. Al-Hubb Al-Mutabadal artinya cinta berbalas. Cinta berbalas di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, Nabi dengan makhluk lain daripada manusia, sama ada hayawan ataupun jamadat, benda-benda yang tidak bernyawa, bukit, pokok, buah-buahan, tanah dan sebagainya. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, bila kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cinta itu dia panggil cinta bersyarat, iaitu cinta yang mesti dibuktikan dengan tanda-tandanya. Tak boleh dakwa cinta saja tanpa tanda, kita kata itu cinta palsu. Bila kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah SWT bagi satu syarat, fattabi'uni, ikut aku, ikut ajaran aku, ikut sunnah aku, ikut apa yang aku suruh, ikut apa yang aku larang. Dan tidak lupa, kita juga elok ikut perbuatan Nabi walaupun dalam bentuk jibili, dalam bentuk bersifat kemanusiaan biasa. Walaupun dia atas nama manusia, tapi kita kena kita ikut di atas dasar ini perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini amalan Nabi. Insya-Allah semuanya akan mendapat ganjaran pahala ittiba wal hubb, ikut dan cinta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Al-Madinah Al-Munawwarah, Mahabbatul Madinah. Madinah mencintai Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Madinah. Maka para jemaah sekalian, kita hari ini musim PKP. Nak pergi Madinah tak dapat. Ana jadual yang terawal terhalang saya ke Madinah bulan Mac 2020. Sampai hari ini kita ingatkan bulan haji boleh pergi, belum. Masuk 2021, insya-Allah, kata orang, kullu muhibbin fariqin ahbabahu 'asha mararatal firaq. Setiap orang yang berpisah dengan apa yang dia sayang, dia akan merasai pahitnya perpisahan itu. Wa as'alullah ta'ala alla yutila zaman al-firaq bainal mutahabbin. Kita minta berdoa kepada Allah SWT supaya tidak lama waktu perpisahan kita di antara kita dengan menziarahi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menziarahi dapat memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dekat. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, itu di antara muqaddimah al-hubb ataupun cinta. Maka cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat besar, di mana di antaranya, sebagaimana kata para sahabat, di antaranya kata Anas radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, adaat, Allahu akbar, adaal minal madinati kulli syai. Semua yang ada di Madinah tu bercahaya, ceria, gembira dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana al-yaumul ladzi mata fihi Rasulullah, pada hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, azlama minal madinati kulli syai, gelap suasana di Madinah. Wa ma faragna min dafnihi, selesai je kami daripada mengebumikan jasad yang mulia di Madinah, hatta angkarna qulubana, kami tak percaya, hati kami tak percaya Nabi sudah tidak ada, Nabi sudah wafat, Nabi sudah dikebumikan, jasad yang mulia sudah masuk ke dalam tanah. Itu kata Anas radhiyallahu anhu.
Demikian juga seorang lagi sahabat nama dia Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala awwalu man qadima alaina Mus'ab bin Umair. Orang yang terawal yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, siapa dia? Mus'ab bin Umair. Wa ibn Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Dua orang ni pendakwah, guru yang mengajar Al-Quran kepada penduduk Madinah. Kemudian barulah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama raaitu ahlal Madinah. Ini Al-Bara menggambarkan suasana bagaimana penduduk Madinah menerima kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak layak, tidak sesuai, tidak mungkin kita mengatakan Nabi sebagai pelarian. Maka tadi Al-Bara, fama raaitu ahlal Madinah farihu bi syai'in farahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami tak tengok orang Madinah bergembira menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada hari ini. Masya-Allah, tabarakallah. Hadis ini panjang yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka para jemaah sekalian, Madinah adalah merupakan suatu orang panggil bercahaya dari sudut maknawi. Dari sudut orang panggil maknawiyatnya, kita rasa Madinah bercahaya dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia gelap dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun cahaya, kata orang mahsusat secara fizikal, iaitulah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat jenazah, seorang, ada riwayat mengatakan seorang makcik yang berkhidmat membersih masjid. Dengan ni makcik-makcik kita ni, pakcik kita pun samalah. Orang yang bekerja menjadi cleaner masjid, pembersih masjid. Dia kena niat ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla semata-mata. Bila mati sahabat ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menghadiri solat jenazah. Baginda sallallahu alaihi wasallam pergi ke kubur, solat di atas kubur. Kemudian Rasulullah bersabda, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmah ala ahliha. Allah, zalamatun. Kubur ini penuh dengan kegelapan ke atas penghuninya. Allahu akbar. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Allah Ta'ala cahayakan kubur ini dengan salat aku ke atasnya. Hadis ini rawahu Muslim. Jadi saya mengatakan para jemaah sekalian, kita nak suruh Nabi solat atas kubur kita, Nabi sudah wafat. Habis apa yang kita boleh meraih cahaya dalam kubur kita, insya-Allah kita cuba amalkan, lakukan perbuatan yang dibuat oleh tuan kubur itu, iaitulah berkhidmat, membersih masjid. Siapa yang nak halang kita bersih masjid? Dah, takkanlah kita nak kata pak cik Tok siap masjid marah kita, dia pun sokong kalau kita pergi bantu dia kan. Cuma jangan ambil gaji dia, dah lah. Yang ambil gaji dia tak boleh pula kacau dia kan. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihantar oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita ini telah diberi satu gelaran yang besar dalam Al-Quran. Allah sebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin azim, duduk di atas landasan akhlak yang sangat agung. Kata di para ulama, ala tufidul isti'la. Ala tufidul isti'la, maknanya la'ala, duduk di atas landasan akhlak yang sangat mulia. Allahu akbar. Maknanya akhlak Nabi itu semuanya mulia, akhlak Nabi itu semuanya hebat, akhlak Nabi itu semua menjadi kewajipan kepada kita untuk apa? Untuk kita ikuti, kita belajar, kita turut, kita patuh, kita akur, kita contohi. Barulah dia panggil menjadi orang hebat, kita kena hebat. Maka para jemaah sekalian, itu di antara muqaddimah cintanya orang Madinah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana perkara-perkara lain daripada makhluk dia panggil al-jamadat. Mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam li jamadil Madinah, kepada benda-benda yang ada di Madinah. Apa yang dilakukan? Allahu akbar. Kata di ahli syair,
wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Bukanlah sayang aku kepada tempat itu menyebabkan hati aku rindu, tetapi yang aku sayangnya man sakana diyar, orang yang ada di situ. Maknanya kita suka balik ke rumah sebab apa? Sebab ada isteri salihah yang akan menyambut kita. Ada anak-anak kita yang akan bergembira dengan kepulangan kita. Kita cinta di Madinah kenapa? Kerana adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang murid bertanya kepada gurunya. Dia kata, tuan guru, tuan syekh, apakah nikmat syurga yang tuan nak ceritakan kepada kami? Syekh kata apa? Yakfik. Cukuplah. Nikmat syurga yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita itu adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Siapa yang nak jumpa Nabi, siapa cinta kepada Nabi, siapa sayang kepada Nabi, nak jumpa di sana, insya-Allah kita ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi kepada tajuk benda-benda di Madinah menyayangi Nabi ataupun mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam lil Madinah. Cinta Nabi kepada benda-benda yang ada di Madinah. Yang pertama dia panggil Jabal Uhud, Bukit Uhud. Para jemaah sekalian, untuk faedah, saya bukan nak kempen sebab buku ni buku saya, tapi memang kita kena kempen sebab faedah dia banyak. Di antaranya yang kita sebut iaitulah Bukit Uhud ataupun dia panggil Jabal Uhud, kan? Jabal Uhud, Bukit Uhud ni di antara bukit yang sangat besar dalam sejarahnya. Orang yang ada buku ni buka muka surat 179 kita sebut di antara Jabal Uhud, Bukit Uhud. Bukit Uhud ini telah tercatat dalam buku sejarah Madinah bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berada di atas Bukit Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman. Tiba-tiba Uhud bergoncang, bergerak. Mula jadi gerun dia dengan sebab Nabi sallallahu ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usbut Uhud. Fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Allahu akbar. Uhud, diam. Jangan bergoncang. Sesungguhnya berada di atasmu siapa? Nabi, Siddiq, orang yang sangat benar, dua orang yang bakal mati syahid. Siapa dia? Sayyidina Umar yang dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika nak salat subuh di Madinah, dan juga Sayyidina Uthman ketika sedang baca Quran dibunuh. Allahu akbar. Hadis ini rawahul Bukhari. Ini di antara kelebihan Bukit Uhud yang sangat besar, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga banyak kali membuat bandingan kepada Bukit Uhud. Dia buat bandingan dengan Jabal Uhud. Baiklah para jemaah sekalian, dalam kisah ini daripada Anas radhiyallahu anhu, qala kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Aku keluar ikut Nabi pergi ke Khaybar. Falamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kami balik daripada Khaybar, Nabi tengok Bukit Uhud. Masya Allah. Qala haza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Allahu akbar. Nabi kata, ini bukit cinta kepada kami dan kami juga sayang kepada dia. Subhanallah. Ini dia panggil cinta berbalas. Haza hadisun muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan juga dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu ketika Nabi balik daripada perang Tabuk. Tuan-tuan ingatlah, Khaybar tahun yang ke-7, Tabuk tahun yang ke-9. Bila dekat dengan Madinah, Nabi kata, inni musri'un. Aku nak laju ni, nak tukar gia unta aku ni. Siapa nak laju ikut, siapa nak perlahan tak apa, duduk belakang. Fakharajna. Rupa-rupanya bila dekat dengan Madinah, faqala hadhihi tabatun. Nabi kata ini tabah.
Wa haza Uhudun, ini Uhud. Nabi tunjuk ke bukit Uhud. Wa huwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini bukit Uhud yang cinta kepada kami, kami sayang kepada dia. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka para jemaah sekalian, Uhud ini insya-Allah di antara tempat bukit yang akan berada dalam syurga nanti insya-Allah. Jadi kelebihan bukit Uhud ini sebagaimana kata dalam kitab ini, warada zalikan an adadin minas sahabati li'annahu mutawatir. Maknanya hadis ini sudah dikira mutawatir. Kita kata alhamdulillah. Jadi dalam buku ni saya sebut satu lagi hadis. Dalam buku Madinah ni, hadis Nabi kita sebut, la tasubbu ashabi, mu jangan maki sahabat aku. Kalau seseorang kamu beri nafkah sebesar bukit Uhud ini, emas, tak sampai lagi nilai nafkah yang diberi oleh sahabat aku mud, secupak ataupun setengah cupak yang diberi oleh sahabat, tak padan dengan kamu sedekah emas sebesar bukit Uhud. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, bersama nona bukit Uhud ni, kita nak tahu kan, bukit Uhud ni, tengok ni, panjang bukit Uhud. Bukit ini ialah sebuah bukit terbesar dan terpanjang terletak dalam tanah haram Madinah. Letaknya di bahagian utara Madinah, iaitu kira-kira 5 km dari pusat bandar. Panjang bukit Uhud ini dari timur ke barat 6 km. Tempat yang paling lebar 3 km. Tingginya dari aras laut 1 km. Tingginya dari muka bumi 450 meter. Warna dia kemerah-merahan. Jadi orang kata, oi merah ni sebab darah mati syahid. Tak. Orang bukan pergi atas bukit. Orang berperang di bawah je. Tak ada mati syahid. Itu dia panggil. Cuma memang tabiat dia tu berwarna merah. Warna bukit itu berwarna merah. Baiklah, satu lagi, saya pun sendiri bila sebut tentang bukit Uhud, nak pergi ke lain rasa tak larat dah. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, hadis la tasubbu ashabi tadi, rawahul Bukhari. Hadis satu lagi hadis, Nabi kata siapa dia sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia solat jenazah, dia boleh satu bukit. Bukit Uhud. Siapa dia pergi ke kubur, sudah solat ikut kubur, 2 qirat, 2 bukit Uhud. Hadis ini juga dalam Bukhari. Jadi para jemaah sekalian, kisah Uhud ni tuan-tuan boleh baca dalam buku kita ni, Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Mudah-mudahan anda manfaatnya insya-Allah. Baik. Yang kedua di antara tempat yang Nabi kita sayang, dia panggil Wadi Al-Aqiq. Wadi Al-Aqiq. Wadi Al-Aqiq ni duduk di mana? Kalau kita mari daripada yang jelas sangat di Universiti Madinah. Kita nak pergi ke Universiti Madinah, kita akan lalu satu wadi, itu dia panggil Wadi Aqiq. Wadi ni pergi daripada sini, dia pusing sampai ke Miqat, Zulhulaifah. Wadi Aqiq ini dia panggil Wadi Al-Mubarak. Wadi Al-Mubarak. Sebagaimana yang telah disebut dalam hadis fi sahihaini daripada beberapa orang sahabat. Nabi duduk di Miqat. Nabi kata, atani atin. Mari utusan daripada Tuhan aku memerintahkan supaya solat di tempat ini. Salli fi hadzal wadi, al-wadi mubarak. Solat di wadi ini. Di mana tempat tuan-tuan pergi ke Madinah, kita nak pergi Mekah tu tempat kita niat ihram. Miqat, ada situ tempat dia tu. Wadi, betul-betul masjid itu di tengah wadi. Kerajaan Arab Saudi pindah wadi itu ke sini sebab nak ambil tempat Nabi solat. Duduk di mana? Duduk di Masjid Zulhulaifah. Kisahnya ada dalam buku kita ni. Alhamdulillah. Satu hari, seorang sahabat nama dia Salamah ibn Aqwa, dia pergi tangkap hayawan, berburu. Kemudian daging dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadani Rasulullah faqala. Rasulullah tak tengok aku banyak ketika. Sebab dia pergi berburu di luar kawasan. Nabi bertanya, Salamah, aina takun? Kemana awak? Tak nampak. Faqultu ba'uda alayya saudi ya Rasulullah. Rasulullah, hayawan berburu ni tarik aku ke tengah padang pasir tu. Dia kata sampai ke Qanat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ama law kunta tasidu bil aqid la syayya'tuka idza dhahabta. Nabi kata kalau pergi dekat wadi Aqiq ujung tu, aku akan ikut pergi. Aku akan sambut apabila kamu datang. Fa inni uhibbul Aqiq. Nabi kata aku suka sayang dengan wadi Al-Aqiq.
Ini di antara kisah dia, hadis rawahu Tabarani wa Ibnu Abi Syaibah. Al-Haythami kata isnaduhu hasan, wallahu alam, itu di antaranya. Maka kesimpulannya, Wadi Aqiq ni dia panjang, sebahagian duduk di tanah haram, sebahagian lagi dalam tanah halal. Jadi yang boleh pergi berburu di tanah halal. Sebab Madinah itu termasuk tanah haram, tak boleh kita berburu di dalam tanah haram Madinah. Mekah lagi sama, Madinah pun tak boleh. Maka para jemaah sekalian, itu di antaranya. Yang ketiga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suka dengan tanah Madinah. Dia panggil Turbah Al-Madinah. Fa'an Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka al-insan, bila orang mari bagi tahu Nabi dia ni ishtaka, mengadu sakit. Dia ada luka, gatal-gatal, qurha ni macam orang panggil menanah gitulah, luka-luka kudis, bentuk gitu, penyakit kulit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil air liur yang mulia, letak di jari dia, kemudian dia letak atas tanah. Kemudian Nabi kita baca, Bismillah, turbatu ardina biriqi ba'dina liyushfa saqimuna biizni rabbina. Jadi Nabi kita ambil air liur dia tadi dengan tanah, dia letak di tempat luka, tempat kudis, menanah tadi dia letak itu. Nabi kata Bismillah, dengan nama Allah, bumi negeri kita, dengan air liur sebahagian daripada kita, memberi kesembuhan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis ini muttafaqun alaih wal lafzu li muslimin. Maka hadis ini menunjukkan kepada siapa-siapa je sakit. Jadi kalau siapa sakit, kita ambil. Sebab Nabi kata liyash saqimuna, boleh menyembuhkan siapa yang sakit di kalangan kita. Jadi katanya hadis ini khas untuk Turbah Al-Madinah, bukan tempat tertentu. Jadi ada setengah gaib di Madinah ni, dia kata ini Wadi Syifa adalah tempat. Dalam buku kita ni ada sebut, bab yang terakhir di belakang saya sebut, bab ini dia itulah kelebihan tamar dan juga tanah Madinah. Kelebihan tamar dan tanah Madinah. Kata Imamun Nawawi, tanda sikit. Kata Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala, menurut majoriti ulama, jumhur ulama, maksud bumi di sini umum. Tak kira, kampung kita pun jadi juga. Mana-mana saja tanah. Kita ambil air liur, atas tanah, ya tanah bersih lah. Nanti tambah kudih pula, kena bakteria pula, penat kita. Nyemak di hospital kan. Kita letak di tempat yang luka. Tetapi ada yang mengatakan maksudnya khas untuk Madinah, sebab keberkatannya. Hadis ini menjelaskan cara untuk mengubati luka secara umumnya, iaitu membasahkan jari telunjuk dengan air liur sendiri, kemudian meletakkannya ke tanah sehingga lekat debu di jari, lalu menyapunya di tempat luka sambil membaca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina, insyaallah. Itu kata Imam Nawawi. Kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, nama dia Thabit bin Qais bin Syammas. Jadi Aisyah menceritakan bahawa Nabi kita melawat Thabit yang sedang sakit, kemudian baginda mendoakan dengan doa yang tersebut, kemudian mengambil debu tanah dari Buthan dan diletakkan ke dalam bekas dan dimasukkan air ke atasnya, kemudian dicurahkan air tersebut ke atas Thabit. Maka para jemaah sekalian, itu sebab itulah sebahagian daripada gaib dia pergi ke bumi Buthan. Tapi ulama kata umum tanah di Madinah. Bahkan majoriti ulama mengatakan semua tanah atas dunia ini, tak kira Madinah ke tak Madinah. Maka saya bagi peringatan, nota dalam buku ni, jangan percaya ada setengah gaib ni bukan sakat debu Buthan. Dia bawa jemaah pergi ambil debu dalam perkuburan Baqi' pun ada juga. Satu hari saya pergi melawat jemaah haji. Dia kata, Ustaz, ada benda pelik hari ni. Apa dia? Ni ada bapak ni, ustaz ni, penceramah ni bawa jemaah kita ni masuk dalam kubur Baqi', pergi ambil debu, konon buat ubat. Saya kata, hei, perkuburan Baqi' Madinah tu kubur yang dibongkar. Boleh jadi debu tu campur dengan debu mayat. Allahu Akbar.
nak muntah jemaah hadanya dah minum air dah. Kita kata masya-Allah, khurafat-khurafat yang dibuat oleh sebahagian daripada gaib-gaib ini perlu diambil perhatian. Sebab itu para jemaah sekalian, kita jangan duduk percaya semua apa yang orang cerita, kan? Jadi kalau kita nak pergi umrah pun pilihlah travel yang gaib-gaib dia ikut sunnah, jangan ikut cerita yang pelik-pelik. Sebuah lagi buku yang menarik untuk tuan-tuan baca juga, iaitulah Panduan Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Jadi dua buah buku ni kembar untuk kita menjadi bekalan ke Al-Madinah Al-Munawwarah kita dan juga Makkah Al-Mukarramah, insya-Allah. Baik. Allahu Akbar. Imam Malik dalam fatwa dia cukup marah. Siapa dia kata bumi Madinah ni huduh, dia kata orang ni berhak untuk disebat. Bagaimana kita nak kata bumi tak baik? Wa qad dufina, telah dikebumikan dalam bumi Madinah ni, iaitulah Rasul Rabbil Alamin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam lil mimbari syarif. Nabi kita sayang kepada mimbar dia. Mimbar Nabi masjid. Di antaranya di dunia ini Nabi kita sallallahu telah memberi amaran, man halafa ala mimbari biyamini asimatin, siapa dia bersumpah di atas mimbar aku dengan sumpah dusta, walaupun kerana nak mempertahankan sebatang kayu sugi, tabawwa maq'adahu minan nar, ambillah tempat duduknya dalam neraka, wal iyaz billah. Hadza hadis rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa ghairuhum. Kita kata masya-Allah. Dan yang kedua, larangan daripada mengangkat suara dekat dengan mimbar Nabi. Sebab apa? Sebelah mimbar sebelah raudah makam Nabi. Kalau mau duduk bising kat sini, bermakna kita bising depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kuntu inda mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk dekat mimbar Nabi. Faqala rajulun, seorang laki-laki ni kata, aku tak peduli apa yang aku nak buat lagi setelah aku mengajarkan Islam, kecuali aku nak berkhidmat, beri minum kepada jemaah haji. Mari seorang lagi pula, dia kata tak ada dah, aku nak kerja mengimarahkan Masjidil Haram. Mari seorang lagi pula, dia kata jihad lebih baik lagi, muduk sibuk duduk Mekah Madinah, aku nak pergi jihad. Sayyidina Umar pun dengar, dia orang ni bising dekat mimbar. Fazajarahum Umar kata, la tarfa'u aswatakum inda mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mu jangan buat angkat suara dekat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Dia marah. Wahwa yaumul Jum'ah, itu pada hari Jumaat. Kan? Lepas pada itu, Sayyidina Umar pun pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang berlaku. Maka Allah Taala turun ayat Quran, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yaumil akhir ila akhirha. Hadzal hadis rawahu Muslim. Maknanya jangan duk bising-bising. Ni kita bimbang hari ni para jemaah haji ke jemaah umrah, masuk dekat dengan raudah, dekat dengan mimbar ke, dekat dengan makam Nabi, bising-bising puak dia. Kita kata jangan. Itu namanya tidak beradab dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana atas dunia pun kita ada, dan di akhirat bagaimana keadaan mimbar Nabi di akhirat esok. Mimbar Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 tangga. 3 tangga. Tangga 1, 2, 3. Yang ketiga tu dia duduk atas tu. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar kan, dia 3 kali amin tu. Amin, amin, amin. Kita dah cerita dah di bulan Ramadan dulu. Wa amma fil akhirah, bagaimana kedudukan mimbar esok di akhirat? Yang pertama, qawaimuhu sabitatun fil jannah. Dia punya tapak mimbar duduk dalam syurga. Masya-Allah, tabarakallah. Daripada Ummu Salamah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qawaima mimbari ala rawatib fil jannah. Tapak mimbar aku ini, tiang mimbar aku ini duduk dalam syurga nanti. Masya-Allah, tabarakallah. Ada riwayat kata, riwayat Abu Hurairah, mimbari hadza ala tur'atin min tur'il jannah. Mimbar aku ini juga duduk dalam satu ruang di dalam syurga nanti, insya-Allah. Jadi ada mimbar Nabi ini duduk
dalam syurga dibawa ke sana. Cuma mimbar Nabi yang ada itu yang asli lah. Ada mimbar yang kita tengok dalam gambar kita sekarang ni, itu dia panggil mimbar Qaitbay, mimbar yang dibawa oleh kerajaan Turki ke Madinah Al-Munawwarah. Ini mimbar ni, tapi tempat yang sama, cuma cara mimbar tu tak sama. Kita pun heran juga kenapa pihak pengurusan masjid zaman Osmaniyah dulu mereka tak ikut cara mimbar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau cantik kalau ni mimbar yang ada sekarang ni, itu dia panggil mimbar Turki. Mimbar di zaman Turki, zaman kerajaan Osmaniyah dulu. Baiklah para jemaah sekalian. Apa lagi yang Nabi kita sebut? Dalam hadis yang sahih muttafaqun alaihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam ma baina baiti wa mimbari. Ini mukjizat Nabi. Di antara rumah aku dengan mimbar aku. Hadis ini sahih. Ada setengah riwayat kata ma baina qabri wa mimbari. Di antara kubur aku. Waktu itu Nabi kita hidup belum ada kubur, tapi Nabi sudah maklumkan baina qabri. Tapi riwayat qabri tidak kuat. Yang riwayat yang sahih ma baina baiti wa mimbari. Di antara rumah aku dengan mimbar aku raudhatun min riyadil jannah, salah satu daripada taman syurga. Itu raudhah. Wa mimbari ala haudi. Ini jelas. Mimbar aku nanti akan dibawa letak di tepi kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimbar duduk di tepi kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Kita kena ingat, yang pertama dalam hadis ini menceritakan tentang sempadan raudhah. Dalam buku Madinah ni ana dah buat plan sempadan raudhah. Dalam raudhah tu ada tiang-tiang bersejarah, ada tiang taubat, ada tiang mukhallaqah, ada tiang gatil, ada tiang pengawal, ada tiang Aisyah, semua ada. Tuan-tuan seronok kalau baca buku ni, insya-Allah maklumat kita jelas. Maka sempadan raudhah di antara rumah Nabi, kubur dia sekarang, sehingga mimbar. Itu raudhah. Lepas pada tu, bukanlah. Dan raudhah ini akan dibawa ke dalam syurga nanti. Itu maksud raudhatun min riyadil jannah. Raudhah itu akan dibawa ke dalam syurga. Macam-macam pelbagai tafsiran ulama. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab kita. Ada kata, siapa dia beribadat banyak di sini, maka dia masuk syurga. Kata daripada ulama lain, ibadat kat mana-mana pun boleh masuk syurga. Tidak tunggu sampai ke raudhah, kan? Oh. Ada juga orang kata, siapa duduk dalam raudhah tenang macam duduk dalam syurga. Boleh jadi zaman dulu. Sampai kita hari ni masuk raudhah nak tenang lagu mana? Kita duduk semaya pok atas kepala kita orang langkah dah. Oh. Baru nak angkat tangan berdoa, haji. Jalan. Macam mana nak tenang? Macam mana kita nak buat? Untuk rekod kenang-kenangan, anak-anak kita boleh dengar. Waktu anak mula-mula sampai Madinah. Anak pergi belajar Madinah tak lama, alhamdulillah. Allah Ta'ala rezeki kepada kita. Dan kita doakan supaya anak-anak kita juga sampai ke sana, insya-Allah. Tahun 88 anak pergi. Anak boleh duduk dalam raudhah di antara maghrib dengan isyak. Biasanya kita duduk di Universiti Madinah ni, setiap lepas asar dia ada bas bawa daripada universiti ke Masjid Haram. Untuk pelajar-pelajar yang nak belajar, yang nak ngaji, kita pergi. Jadi bawa lah, bahasa Arab kata muzakirah, bawa nota ke baca Quran. Jadi anak akan duduk di mana? Duduk betul-betul di bawah tempat muazzin. Kan ada, masuk raudhah tu ada tak? Rumah putih, tempat tinggi tu. Itu tempat Bilal di situ. Bilal duduk atas sebab dia nak suruh nampak imam keluar, berapa orang jenazah, nak solat jenazah, jadi mudah. Hidup tinggi. Jadi anak duduk bawah tu, sana di tiang muazzin. Alhamdulillah, 2-3 tahun juga. Kemudian, mula ketat. Lepas pada tu, barulah kita pindah. Daripada duduk di dalam raudhah tadi, pergi duduk di belakang imam. Imam Huzaifi di tempat mihrab imam depan tu, kurang sikit orang duduk situ. Lama-lama orang pun makin ramai,
timbullah satu idea pelajar-pelajar Malaysia ni, dia panggil tiang Malaysia. Duduk akhir kali duduk kat tiang Malaysia. Itulah suasana bila kita pergi kemudian ni, masya-Allah, Raudah dikawal, nak masuk begitu. Maknanya tak lama. Dalam awal tahun 90-an tu kita boleh duduk beriktikaf di situ. Mari akhir-akhir 90-an, tahun 2000, telah dikawal ketat Raudah sebab orang terlalu ramai. Baiklah, itulah kenangan hidup kita. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi SAW sentiasa duduk berjiran dalam Raudah, mencintai Rasulullah. Balik ke Malaysia juga, kempen kita, ajaran yang saya bawa, insya-Allah seboleh mungkin tidak akan lari daripada sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita layak untuk menerima syafaat Nabi SAW di akhirat esok, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, Nabi sebut wa min bari ala haudi, mimbar aku duduk di tepi kolam aku. Kita ni alhamdulillah, beberapa hadis Nabi SAW Nabi telah sebut. Nabi kata apa? Mimbari ala haudi, mimbar aku duduk di tepi kolam. Nabi kita SAW beberapa kali memberi peringatan kepada kita bahawa wa ana faratukum alal haud, aku tunggu kamu di tepi kolam. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis. Hadis inilah para jemaah sekalian yang mencemaskan kita. Kita sayang ke Nabi, tapi kadang-kadang cara kita sayang pada baginda tidak kena tepat. Tidak bertepatan. Tidak mengikut skill, cara yang diajar oleh Nabi SAW, maka kita akan terbuang nanti. Ini yang kita bimbang. Dalam sebuah hadis yang sahih, tanda hadis dalam Bukhari, Nabi kata, inni faratukum alal haud, aku tunggu kamu di tepi kolam. Mana Nabi di atas mimbar, dia nampak kita datang. Man marra alayya syariba, siapa dia datang jumpa ke kolam aku, dia boleh minum. Wa man syariba lam yazma abadan, siapa dia minum, dia tidak akan dahaga lagi di mahsyar, sehinggalah dia dapat nikmat syurga nanti, insya-Allah. Apa yang mencemaskan kita? Nabi kata, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Allahu Akbar. Berduyung datang orang, berjujuk kata orang Kelantan ni. Mari ke kolam aku, beberapa kaum yang aku kenal mereka kenal aku. Sebab apa Nabi kenal kita? Sebab dia dunia ni kita telah ambil wudu, kita solat, ia menyebabkan muka kita bercahaya, kaki tangan kita bercahaya. Ghurran muhajjalin. Nabi tengok, itu mak aku. Halumma, ta'al. Bagaimana kita kenal Nabi? Alhamdulillah, kita duk baca sejarah Nabi, kita baca syama'ilun Nabi, kita baca kitab-kitab khasa'isun Nabi, ciri-ciri kita kenal. Tengok rupa Nabi, ya Rasulullah. Thumma yuhalu baini wa bainahum, tiba-tiba mereka dihalang untuk sampai kepada aku. Na'udzubillah. Malaikat stop. Malaikat kata jangan masuk. Fa'aqul, Nabi kita bersabda, wahai para malaikat, innahum minni, mereka umat aku. Kenapa sekat? Muka bercahaya, kaki tangan bercahaya, kenapa sekat? Fayuqal, malaikat memberi jawapan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Allahu Akbar. Malaikat kata, ya Rasulullah, Tuan tidak tahu apa yang telah mereka menokok tambah. Mereka mencipta amalan dalam agama yang tidak diajar oleh Tuan. Ini yang kita bimbang. Ihdas. Nabi suruh kita berzikir, Nabi suruh kita selawat, Nabi suruh kita baca Quran, tapi kita reka cara nak berzikir, nak bersalawat melompat-lompat, baca Quran, lagu-lagu yang pelik-pelik yang tidak diajar, tidak diturun oleh malaikat kepada Nabi SAW. Macam-macam lagi acara-acara amalan yang tidak diajar oleh Nabi. Bila Nabi dengar malaikat dakwa sedemikian, apa Nabi kata? Fa'aqulu suhkan liman ghayyara ba'di. Halau mereka wahai malaikat, orang yang telah menukar perjalanan agamaku, wal'iyazubillah. Hadis ini rawahul Bukhari. Jadi para jemaah sekalian,
Inilah di antara perkara yang membimbangkan kita. Nabi kata, wa mimbari alal haudh, mimbar aku duduk di tepi kolam. Baik, kita pergi kepada kisah Nabi SAW mencintai al-asjar wa thimaril Madinah, pokok-pokok dan buah-buahan di Madinah. Yang pertama, Nabi kita sayang kepada batang tamar yang telah kering. Nabi kita duduk bersandar dekat dia beberapa ketika menyampaikan khutbah. Tiba-tiba, oleh kerana masyarakat dah ramai, orang belakang tak nampak muka Nabi yang mulia, maka ada di kalangan sahabat minta izin nak buat mimbar. Maka Nabi kita izin. Minta izin. Bila dibawa mimbar, Nabi tak duduk lagi dekat batang tamar tadi. Nabi duduk atas mimbar menyampaikan khutbah. Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Macam kanak-kanak menangis dalam raudah. Terkejut orang. Cari-cari, rupanya yang menangis tadi siapa? Batang tamar, tempat Nabi kita menyandar waktu berkhutbah. Nabi suruh diam, tak diam. Hatta nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mimbar. Nabi kita turun daripada mimbar, pergi dekat batang tamar, Nabi kita gosok dia, Nabi kita peluk dia. Nabi kata apa? Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanya dia, yang batang tamar, mu nak apa? Nak ke tidak aku doakan kamu supaya hidup balik, subur semula, ataupun kamu kekal begini dan kamu akan jadi salah satu daripada batang tamar dalam syurga. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kena kita pilih hak mana? Mudah balik ke syurga? Batang tamar pun cerdik. Batang tamar kata dia akan berhenti menangis dan dia nak, biarlah dia terus mati, tapi dia nak jadi warga syurga nanti insya-Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, af'alu insya-Allah. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini panjang, kita ringkas. Maka dalam peristiwa batang tamar ini, mengatasi makhluk, ramai manusia pergi Madinah bukannya nak pergi mengikuti sunnah Nabi, dah pakat pergi gosok benda-benda yang Nabi tak suruh. Kan? Batang tamar berpisah dengan Nabi, langsung menangis. Allahu Akbar. Di antara kelebihan dia, Nabi kita peluk dia. Ila sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi kita bagi pilihan kepada dia. Mu nak hidup balik ke dalam syurga. Ini semua bukan kerja Nabi. Ini semua wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, betapa tingginya kedudukan Nabi SAW sehingga batang tamar yang telah kering menangis. Kita manusia tak menangis kerana cintakan Nabi. Allahu Akbar. Oh, mana boleh tak menangis Allah? Sayangkan Nabi macam mana? Kami pergi orang buat pameran replika Nabi, kami gosok, kami cium, menangis-nangis kami. Siapa suruh pergi gosok? Ada Nabi ajar? La. Patutnya kita menangis bila hari ni malam Jumaat, esok Jumaat petang, tengok-tengok, Masya Allah, aku tak sempat selawatkan Nabi lebih daripada 100 kali. Menangis kita menyesal. Itu patut. Bila sunnah Nabi tak dapat dilaksanakan, menangis kita. Bukan tak boleh gosok replika tapak kaki Nabi, tapak selipar Nabi. La, itu tidak diajar. Yang keempat, Nabi kita SAW telah memberi tawaran bahawa pokok tamar ini menjadi pokok dalam syurga nanti. Sebab apa? Sebab kerana dia cinta kepada Nabi SAW. Maka itu di antara kata-kata Nabi, suratun sadiqah, gambaran yang jelas di antara Nabi dan pokok tamar. Baik, kita pergi pada buah tamar pula macam mana? Nabi kita SAW mendoakan kepada thimarul Madinah. Nabi doa, Allahumma berkatilah bumi Madinah ini sebagaimana engkau berkati bumi Mekah, di'fai, 2 kali ganda. Tengok dalam doa Nabi SAW kepada Madinah. Allahu Akbar. Sukanya orang Madinah dengan sebab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi kita doa. Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'ala wa harramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah wa da'autu laha fi muddiha wa sa'iha. Aku doakan keberkatan cupak dengan gantangnya sebagaimana Ibrahim doa untuk Mekah. 1. Kemudian Nabi kita doa, Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim. Ya Allah, berkatilah kepada cupak dan gantang Madinah, sebab orang Madinah ni dia suka buah tamar itu dengan cupak, dengan gantang. Itu dia panggil kelebihan bumi Madinah.
Jadi alhamdulillah dalam buku ini sekali lagi saya bawa hadis tentang kelebihan tamar Madinah. Di antara tamar Madinahnya tamar ajwah, dan jangan lupa bukan ajwah aja tamar Madinah para jemaah sekalian, banyak lagi tamar-tamar. Nabi sebut di antaranya dia panggil tamar barni. Khaira tamaratikumul barni yuzhibud da' wala da'fi. Tamar barni ini sebaik-baik tamar, menghilangkan penyakit, dia tidak ada penyakit. Dan kelebihan tamar Madinah sendiri itu, siapa dia makan 7 biji tamar Madinah tak kena racun, tak kena sihir pada hari tersebut. Dan eloknya kalau boleh kita ambillah tamar-tamar yang tumbuh di bumi Madinah. Jadi insya-Allah fiha barakah, banyak dia punya keberkatannya insya-Allah. Maka bila sahabat-sahabat radhiyallahu anhu bila mula-mula buah tamar keluar masak, mereka akan bawa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan bawa, Nabi doa, Allahumma barik lana fi samarina, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkatilah buah-buah kami, berkatilah bumi Madinah kami ini. Hadis rawahu Muslim. Kemudian Nabi kita panggil kanak-kanak, anak dia, cucu dia yang kecil-kecil, diberinya makan buah sebagaimana buah yang pertama keluar. Buah yang pertama itu diberi makan kepada kanak-kanak. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Dan bila orang bawa mari tangkai buah kurma, Nabi kita pegang, Nabi letak depan mata dia, senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata, Allahumma kama at'amtana awwalahu fa'at'imnana akhirahu. Sebagaimana engkau beri rezeki pada kami dapat makan yang awal buah ini, dan akhir kami dengan akhirnya musim ini, maknanya panjangkan umur dan berkati buah-buah ini, jangan dirusak di tengah jalan. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Itulah di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cinta Nabi kepada Madinah, bukitnya, wadinya, pokoknya, dan buah-buahannya. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri akan datang. Mahabbatuhu sallallahu li insanil Madinah, Nabi kita cinta kepada warga penduduk Madinah, dalam siri yang akan datang insyaAllah. Slogan kita, jangan lupa, ingat Jumaat, ingat selawat. Jadi nak selawat, kita baca cerita Nabi. Setiap kali dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat insya-Allah. Dan jangan lupa, tanda cinta kepada Nabi, banyak berselawat. Dan juga baca surah Al-Kahfi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.